Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan Al-Fadhil Tuan-Tuan Imam, Tuan Bilal, barisan ejiki masjid, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dikekalkan nikmat iman dan Islam pada diri kita, dan Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk hadir menunaikan solat maghrib secara berjemaah. Dan di kesempatan ini marilah kita kongsikan beberapa perkara, moga-moga ada manfaat untuk kita bersama insya-Allah. Dan kepada sesiapa yang belum berniat iktikaf, sama-sama kita berniat iktikaf, moga-moga pahala belajar pun kita dapat dan juga pahala iktikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala. Tersambung kitab Durus Samin pada menyatakan mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Segala rasul utusan Allah Ta'ala ini, Allah Ta'ala berikan mujizat pada dia, yang mana dengan mujizat itulah yang membuktikan bahawasanya dia adalah utusan Allah. Dan di antara mujizat Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu mendoakan bagi seorang lelaki makan dengan tangan kiri. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud makan olehmu dengan tangan kanan. Nabi tegur seorang lelaki yang makan dengan menggunakan tangan kiri. Nabi tegur dia supaya dia makan dengan tangan kanan. Maka kata lelaki tersebut, tiada kuasa aku memakan dengan dia. Dia kata aku nak angkat tangan tak boleh, tangan kanan tak boleh. Itu yang aku guna tangan kiri tu. Macam kita lah kalau orang tegur kita tengah makan kan. Kalau kita tegur, kadang-kadang anak kita makan tangan kiri, dia buat gurau je dengan kita. Dia kata ni sakit ni. Padahal tak sakit. Begitu juga dengan lelaki ni. Dia kata tak boleh nak angkat ni, tangan kanan tak boleh angkat, itu yang guna tangan kiri tu. Maka tiada kuasa ia mengangkatkan dia kepada mulutnya kemudian daripada itu. Tak boleh angkat terus. Main dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan setengah mujizat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengembalikan mata Qatadah yang sudah keluar biji matanya, mengalir ia biji mata pada pipinya. Dah terkeluar, tersembuh dah, sampai ke pipi, biji mata dia meleleh, biji mata dia sampai ke pipi. Maka mengambil dengan tangannya yang mulia, dimasukkan kepada matanya. Nabi ambil balik mata Qatadah tu, bawa masuk balik dalam lubang biji mata tu. Gitu. Maka disapunya Nabi, maka jadi baik pada ketika itu jua, dan terlebih cerah daripada dahulunya, dan tiada sakit selama-lamanya. Bahkan lagi cerah daripada sebelum terkeluar biji mata. Ini hebatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahawasanya mukjizat tersebut menunjukkan dia adalah utusan Allah Ta'ala. Dan setengahnya menyapu Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tangannya akan betis Abi Rafi', dan senya telah patah. Patah. Yang Tok Bomo duk Tok Bomo patah tu mungkin diikut cara ni kot.
Tapi Nabi SAW dia sapu. Dia sapu betih Abi Rafi' ni patahlah. Dan senya telah patah, maka jadi baik ketika itu seperti tiada ada dahulunya patah. Retak pun tak ada. Elok je. Ni ya, mujizat Nabi SAW. Itu yang menunjukkan bahawasanya ya, segala utusan Allah Ta'ala ni Allah Ta'ala berikan mukjizat, iaitu perkara yang mencarikan adat yang pelik ya, yang berlaku pada utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, wa amma burhanu wujubil amanati lahum alaihimus salatu wassalam fali'annahum law khanu bifi'lin muharramin. Minta maaf, saya dah baca tu ni. Baca lah. Baik. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala. Itu dia. Ya, sifat-sifat Nabi SAW ini, hukum akal dia yang kita ceritakan bahawasanya wajib, maknanya tak boleh terima oleh akal kita. Segala rasul ini tidak bersifat dengan sidik, amanah, tabligh dan juga fatanah. Setengah kitab ya, sidik, amanah, tabligh, amanah, gitu je. Fatanah, sidik, tabligh, amanah. Ada pun fatanah dia dah termasuk dalam tabligh dah. Cerdiknya Nabi SAW, sebagaimana berlaku pada perjanjian Hudaibiyah. Waktu perjanjian Hudaibiyah tu berat sebelah tu. Ya, dah berat sebelah dah. Orang Islam yang lari daripada menganuti agama Islam, maknanya lari daripada Madinah pergi ke Mekah, maka tak payah hantar balik lah. Tapi kalau orang kafir, orang Quraisy, orang Mekah ya, nak memeluk agama Islam, lari ke Madinah, dia kena hantar balik. Maka sahabat tengok macam benda ni berat sebelah. Dah lah nak pergi haji tak dapat, berat sebelah pula perjanjian di antara kafir Quraisy ni. Tapi Rasulullah terima. Orang ikut kan memang macam tak adil. Tapi bila sahabat Nabi SAW ya, dia bukan mempertikaikan ya, sahabat Nabi tak diikut 100% apa yang Nabi lakukan dan apa yang Nabi sebutkan. Tapi dia orang sepelik lah. Tak. Kenapa Nabi terima? Maka Nabi SAW bersabda, sungguhnya mereka yang lari daripada kami, sungguhnya telah murtad, yang ini terkeluar daripada Islam. Orang yang murtad kita nak bela buat apa? Adapun orang yang telah memeluk agama Islam, jika dikembali kepada tempat dia iaitu di Mekah, moga-moga dia dapat mengembangkan agama Islam tu. Jadi Nabi ni cerdiknya dia dah pandang ke depan dah. Begitu juga dengan seorang lelaki, dia nak masuk Islam. Dia kata, wahai Rasulullah, aku nak masuk Islam ya, tapi aku di 3 syarat. Untuk diri aku sajalah. Nah, orang lain tak perlukan syarat ni. Untuk aku saja, khusus untuk syarat ya, perkara tersebut 3 perkara. Maka Nabi kata, apa 3 perkara tu? Maka dia kata, setelah aku memeluk agama Islam, aku nak berzina. Sebab dulu sebelum memeluk agama Islam, aku berzina. Boleh tak? Nabi kata boleh. Tak? Terima syarat tu. Lepas tu dia kata yang kedua, aku nak minum arak lepas daripada aku memeluk agama Islam. Boleh ke tidak? Syarat ketiga, dia kata boleh. Kedua. Yang ketiga dia kata dia nak berjudi. Kan? Maka Nabi pun kata boleh. Maknanya terimalah syarat dia.
maknanya bukan maknanya boleh suruh buat, tidak. Maknanya dia bagi syarat tu, Nabi terima syarat tu. Maka Rasulullah kata, tapi dengan satu syarat. Syarat dia jangan bohong. Itu je. Dia fikir, aku bagi 3, Nabi minta 1, takkanlah tak lepas kan. Dia pun setujulah, menganut agama Islam. Maka bila dah lepas menganut agama Islam tu, jumpalah kawan dia yang sama-sama berzina dulu. Bila jumpa kawan lama ni, dah lama tak berzina, rasa nak buat lagi lah. Bayar pun, tolong bayar pun tak apalah. Dia kata, aku dah sediakan perempuan, jom kita sama-sama melakukan zina. Maka bila dia nak melakukan zina, dia teringat perjanjian dengan Nabi SAW. Ni Nabi kata jangan bohong. Ni kalau Nabi tanya aku, kamu berzina ke tidak, takkan aku nak kata tak berzina. Kan kalau aku kata berzina, hukum dia rejam. Tak kata berzina, aku berzina. Penyudahannya tak jadi berzina. Sebab dah janji dengan Nabi tak nak bohong. Jumpa pula dengan kawan yang minum arak. Ajak pula minum arak. Dah lama tak mengopi, mengetih arak sekali gitu. Elok nak minum tu teringat janjian dengan Nabi SAW. Tak boleh bohong. Kan kalau aku minum, buku Islam kena rotan. Kan kalau Nabi tanya kan, aku dah minum. Nak kata tak minum, dah minum. Kan kalau aku cakap dah minum arak, kena rotan pula, langsung tak jadi minum. Begitu juga dengan berjudi, begitu. Teringat dengan Nabi. Maka dia jumpa Nabi SAW. Dia kata, wahai Nabi Allah, dia kata, aku bagi kamu 3 syarat, tapi kamu bagi aku 1 je syarat. 1 syarat tu dah menghapuskan ketiga-tiga syarat tu. Tengok cerdik ni Nabi Fatana. Tu sebab kita bila tabligh tu nak menyampai tu kena cerdik. Macam kita nak tegur orang juga, walaupun orang tu buat perkara yang salah, tapi janganlah tegur waktu dia tengah berpeluh. Ini dahlah dia tersalah, ngangkat kemah umpamanya, program patut letak sini, tapi dia letak tempat lain. Bila dah habis angkat peluh pun tak kering, kita pun nak marah-marah dia, bagi tahu salah, tak kena tempat, tak ikut susunan kan. Tidak ke dia tengok kita tu rasa macam nak sangkut je dekat kemah tu. Dah lah tolongnya tidak. Lepas tu bila orang buat salah terus. Jadi tengok, begitu juga dengan isteri. Kalau tengok suami tu silap, ataupun suami tengok isteri tu silap umpamanya, tegur dengan cara yang cerdik. Kadang-kadang isteri orang kata masak tu termasin umpamanya, kawan tu bahang dapur pun tak duk berasa lagi dekat kulit tu. Bila hirup kuah tu rasa masinnya, tak reti masak, macam-macam dimakinya. Tak ke kecil besar bini dia tengok laki je, dah lah panas dapur pun tak duk terasa lagi, dah hidang-hidang kena maki, kena komplain. Jadi kita kena carilah, kena pandai, walaupun orang tu betul silap dia, tapi tengok keadaan dan juga cara, biar kita tegur cara yang cerdik. Begitu juga Nabi SAW. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala. Jadi wajib Nabi SAW, segala Rasul ini bersifat dengan sidik, tabligh dan juga amanah, fatanah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala,
وأما دليل جواز أعراض بشرية في حقهم عليهم الصلاة والسلام فشاهدة وقوعها بهم إما لتعظيم وجورهم أو للتشريع أو للتسلي عن دنيا أو للتنبيه عن خمسة قدرها عند الله وعدم رضاه بها دار جزاء لأوليائه باعتبار أحوالهم فيها عليهم الصلاة والسلام. Dan ada pun tanda harus ya, tak wajib bagi Nabi, maknanya harus ya, a'rad basyariyah pada hak mereka itu, atas mereka itu rahmat Allah dan salamnya. Jadi harus saja bagi segala rasul ini bersifat dengan sifat kemanusiaan, sifat manusia. Makan, minum, ya, tidur, itu harus. Bukanlah wajib, tidak, maknanya harus. Nabi boleh tak makan berhari-hari, kita usahakan berhari-hari, sekali dah lah, ya? Dia punya tak larat tu macam nak mati, kan? Tengok bulan puasa ni, tak? Bukannya sehari puasanya, sekali je, separuh hari je, kan? Start daripada terbit ya matahari sehingga terbenam je matahari. Tapi Nabi, segala rasul ni, Nabi SAW ni harus saja dia tak makan. Maka dilihat jatuhnya dengan mereka itu pada orang yang semasa dengan mereka itu, dan sampai khabar mutawatir kepada kita, maka adalah faedah didatangkan mereka itu a'rad basyariyah. Ada kalanya membesarkan pahala mereka itu rasul dengan sebab sabar mereka itu. Ya, segala rasul pernah juga kena penyakit. Ya, maka sakit itu untuk menaikkan lagi martabat mereka itu rasul. Ada kalanya ya, sabar mereka itu atas sakit mereka itu dan lapar mereka itu. Sahabat Nabi sebiji, 2 biji, ya, tengok dekat perut Nabi 3 biji batu diikat. Ya. Nabi lebih rasa merasai kelaparan daripada para sahabat dan juga umat dia. Atas sakit dan lapar mereka itu dan menyakiti makhluk bagi mereka itu. Ya, orang duk sihir Nabi SAW, padahal ni Allah Ta'ala yang jaga Nabi SAW, tapi kena sihir juga. Maknanya nak ceritanya harus saja Nabi SAW ni sakit. Sebab sakit ni sifat manusia. Begitu juga dengan lupa, harus saja. Bukannya maknanya sifat Nabi ni lupa, tidak. Nabi ni tidak akan lupa sebab dia dijaga, ya? Perkara tersebut berlaku disebabkan atas jalan syariat, atas jalan mengajar saja. Kalau lupa, ya, terkurang rakaat, macam mana nak buat? Itu dia. Itu atas jalan syariat. Dan tersebut pada hadis bermula sabar itu 3 peringkat, 3 keadaan. Itu dia. Yang pertama sabar atas maksiat, dan yang kedua sabar atas taat, dan yang ketiga sabar atas bala. Maka barang siapa sabar atas maksiat hingga dikembalikan dia dengan baik sabarnya, disurat pahalanya 300 darjat. Kalau kita ni sabar daripada melakukan maksiat umpamanya, contohnya mengumpat, kalau kita nak tahan diri kita daripada mengumpat, bukan senang.
Kena pula orang yang kita umpat tu orang memang kita memang tak suka dah. Tiba-tiba tengok pula dia tu ada aib dia. Nak ceritakan keaiban musuh kita tu, kita nak tahan daripada cerita, ui bukan senang tu. Maklumlah orang yang tak belaga dengan kita kan, apa yang dia buat mesti tak kena dia. Dia buat betul pun tak kena, dia buat tak betul memang kenalah dia. Tapi bila orang yang kita tak suka ni, kita tengok perkara yang tak elok yang dia buat, maka kita nak tahan diri kita daripada menceritakan keaiban dia tu, oi susah. Kan? Bila dah cerita dah keaiban orang yang kita tak suka, baru rasa lega. Kalau tidak, mulut dia macam pakai sen tu, duk mengetar tu, duk nak cerita keburukan orang, orang yang dia tak suka. Itu makna sabar. Kita sabar daripada melakukan maksiat, ceritakan keaiban orang ni, maka Allah Ta'ala berikan 300 darjat. 300 darjat Allah Ta'ala berikan. Dan di antara satu kepada satu darjat seperti langit dan bumi. Maknanya tinggi pangkat dia. Tinggi pangkat orang yang jaga diri dia daripada melakukan maksiat. Dia tak nak dengar orang mengumpat. Bukan senang kan. Kena pula yang gosip yang dia tak pernah dengar. Tak. Telinga tu rasa macam ditarik je untuk dengar gosip tu kan. Tapi dia tak pergi, maka Allah Ta'ala berikan dia tu 300 darjat. Tu sabar di atas melakukan maksiat. Dan sabar atas melakukan ketaatan. Semayang dia sabar, belajar ilmu dia sabar. Tengok kawan-kawan lain duk mengopi tapi dia duk belajar kan, susah kan. Dan barang siapa sabar atas taat, di surat Allah pahala baginya 600 darjat. Lagi tinggi. Rasa malas nak bangun semayang, dia lawankan juga hati tu bangun. Kau nak kira kan, tidur tu sedap dah. Dia kata kalau aku bangun lah ni payah dah kan, nak jumpa lekuk bantai macam ni dah kan. Sebab dia nak boleh kelekuk tu pun 15 minit tu. Tiba-tiba bila azan subuh, senang-senang pula nak bangun. Bukan senang tu kan. Itu yang dia bangun tak, maka ditutupnya handset balik, lepas tu dia sambung tidur. Sebab loceng handset yang bunyi. Rupanya bangun ingatkan semayang, rupanya bangun tutupkan handset je. Lepas tu sambung duduk kat lekuk tu sekali. Jadi itu mana. Tapi kalau dia bangun, walaupun sedap tara mana sekalipun, bila dah sampai waktu azan dia bangun, ataupun dia bangun awal umpamanya, maka Allah Ta'ala berikan 600 darjat pada diri dia. Lagi tinggi pangkat dia. Dan barang siapa sabar atas bala, atas ujian yang Allah Ta'ala berikan pada dia, sakit ke, apa-apa jenis bala lah, terjatuh ke kan, orang marah pada dia sabar. Tak ada siapa pun nak orang marah pada dia. Tapi bila orang tu marah pada diri dia, maka dia sabar. Di surat Allah Ta'ala baginya 900 darjat. Lagi tinggi, 900 darjat. Antara satu darjat di bawah bumi, yang ketujuhnya hingga ke puncak arash 2 kali. Gitu. Punya tingginya. Di antara satu-satu darjat Allah Ta'ala angkat. Tapi syarat kena sabar. Syarat kena sabar. Ini bila kita kena gaul sikit kan. Orang kata kenapa jalan terjengkut-jengkut tu.
biasalah gaut, tapi nak buat macam mana kan? Dan Allah Ta'ala tentukan macam tu. Tapi patutnya yang kawan tu yang kena, sebab dia kan jarang datang masjid. Pula dah starting tu macam dah reda dah, ujungnya menyalahkan pula takdir Allah Ta'ala. Jadi kalau Allah Ta'ala berikan ujian pada kita, ataupun Allah Ta'ala berikan apa-apa perkara lah yang kita tak suka umpamanya, maka kita sabar di atas ujian Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu, maka Allah Ta'ala berikan ganjaran 900 kali tinggi pangkat dia. Darjat dia Allah Ta'ala angkat darjat dia, 900 darjat. Dan ada kalanya kerana mengajar perkara yang berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengajar. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam ni orang yang maksum, orang yang Allah Ta'ala pelihara. Ada pun perkara-perkara yang berlaku, walaupun khilafu aula sekalipun, tak berlaku. Perkara yang tak cantik pun tak berlaku pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya Allah Ta'ala perkara yang berlaku untuk mengajar umat dia. Jadi kalau kita ni berlaku perkara yang sama, kita dah tahu dah apa nak buat. Artinya menyatakan hukum bagi orang yang lain, seperti kita ketahui hukum orang yang lupa di dalam sembahyang di sujud sahwi. Sembahyang di sujud sahwi sebab lupa. Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sembahyangnya, kemudian maka sujud sahwi. Dan supaya kita tunaikan sembahyang duduk atau tidur bagi orang yang sakit, sebab Nabi sembahyang duduk tak kala sakit pada zaman tak kala sakit dan pada zaman takut. Nabi pernah juga sembahyang duduk waktu sakit. Begitu juga dengan sembahyang syiddatul khauf. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, maka sekaliannya itu daripada perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana ia hendak mengajarkan umatnya. Dan jangan dikatakan yang demikian itu hasil dengan pengajaran perkataan jua, kerana adalah dalil fa'il, perbuatan itu terlebih kuat daripada dalil perkataan. Bukan Nabi cakap saja, Nabi buat. Bila dah tersalah tu, maka dah Nabi tertinggal rakaat tu, maka Nabi buat. Macam mana kalau kita tertinggal rakaat, maka Nabi selesaikan masalah tersebut. Itu sebab ulama' beritahu, dia kata apa? Lisanul ahwal aqwa min lisanil maqal. Keadaan, perkataan, cakapan keadaan itu lagi kuat daripada cakapan perkataan. Kita suruh sedekah, tapi orang tak nampak pun kita bersedekah. Yang orang nampak kita terima sedekah, itu orang nampak. Jadi orang kata, ini betul ke ustaz ni? Tak. Dia suruh orang bersedekah, tak. Penyudahnya dia pun tak ada tengok bersedekah. Jadi lebih baik kita buat daripada kita bercakap. Macam kita suruh anak semayang, semayang dah masuk Zuhur tu, kita duduk depan TV lagi. Jadi anak kata, baik duduk sekali lah dengan ayah tengok TV. Pula tu sebab bila kita buat dulu, jadi bila anak kita tengok kita buat, maka dia pun buat. Itu sebab dia kata lisanul ahwal aqwa min lisanil maqal.
Dan ada kalanya mensabar daripada dunia, maka jangan duka cita atas dunia, atas ketiadaannya, dan jangan dibakhilkan dengan dia apabila didapatnya. Inilah hakikat zuhud. Kalau orang yang ada sifat zuhud, ya, dia akan sabar daripada dunia. Tak ada kelapar sangat, ya, kejar dunia ni. Dan dia tidak akan rasa rusin. Tengok orang tukar kereta baru, yang dia tu tak tukar-tukar kereta. Orang dah 2 kali tukar dah, dia tak tukar-tukar. Daripada anak kecil sampailah anak yang kecil tu dah ada yang kecil lagi. Daripada anak dia sampai bercucu, itulah kereta dia. Maka dia sabar. Dia tak ada bersungguh sangat kejar dunia. Sekadar keperluan saja. Dapat makan, dapat pakai, dapat berteduh, dah alhamdulillah. Begitu. Dan jangan dibakhilkan dengan dia apabila didapatnya. Dan bila didapat nikmat, dia dapat lebihan, maka dikongsikan dengan orang ramai. Walaupun dulu dia tak ada, dulu dia cukup-cukup je untuk keperluan dia, tapi bila Allah Ta'ala luaskan rezeki dia, maka dikongsikan rezeki itu dengan orang lain juga. Itu makna zuhud. Bukan makna zuhud ni, ya, kopiah berkelarah, ya, baju jubah kuning, itu bukan zuhud. Itu pemalas tu. Inilah hakikat zuhud daripada dunia. Kalau nak tahu orang yang zuhud dengan dunia, ya, dia tak dapat, dia tak rasa susah hati, ya, dia dapat nikmat, dia kongsikan dengan orang lain. Itu orang zuhud. Dan ada kalanya kerana menjaga atas kekurangan qadar dunia pada Allah Ta'ala, sebab itulah dipalingkan dia daripada anbiya-Nya. Dan Nabi SAW adalah sehingga dipalingkan daripada dunia serta kuasa ia meluaskan di dalamnya. Adapun Nabi SAW kalau disuruh pilih, ia kenyang dan juga lapar, maka Nabi memilih lapar lagi daripada kenyang. Itu sebab Nabi SAW, ya, di antara adab dia tu, ya, kalau orang-orang yang soleh ni, ya, pun begitu juga. Kalau bab makan dia dijaga sungguh. Dia di antara salah satu cara untuk mengurangkan makan. Kadang-kadang kita duk rusing, nak banyak perhabis duit, nak semata-mata nak kurangkan makan, sebab badan dah naik dah ni, kan? Ketinggian dengan berat tak sama banyak ni kata. Ya, banyak mengembang daripada meninggi. Dia salah satu cara untuk mengurangkan makan, kita makan yang paling sedap sekali. Ya. Jangan makan yang tak sedap. Tengok ada juadah 2-3 juadah tu, cari yang paling sedap. Tengok macam nasi Arab ada, ya, nasi tomato ada, ambil nasi Arab dulu. Ini bila kita dah makan yang sedap, maka yang kurang sedap tak berapa terliur sangatlah. Tapi kalau kita makan yang kurang sedap, maka orang kata, nasi Arab ni pun sedap, pun makan lagi nak. Betul, orang kata, tapai ni sedap ke, pun makan lagi. Itu yang tambah-tambah makan. Itu cara dia. Cara kalau nak kurang makan, makan pun kurang, duit pun dapat kita kurangkan. Kalau nak makan yang kali tengok dalam satu tempat tu, yang mana yang paling aku teringin sangat,
Tengok ketupat, dah lama sangat tak makan ketupat, makan dulu. Nanti kalau makan benda lain dah tak terliur dah, sebab kita dah makan dah. Rasa tu, kalau kita tak tahu yang mana yang sedap, ambil dulu sikit. Itu cara dia. Dan bila kita kurang makan, maka senanglah badan kita untuk mendirikan ibadah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala. Jadi para nabi dan juga rasul ini Allah Ta'ala palingkan mereka itu daripada dunia, walaupun mereka itu kuasa untuk mendapatkan dunia. Maka adalah ia Nabi sallallahu alaihi wasallam akan memakai kain yang bertampar-tampar dan kain bulu. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia pakaian dia ada juga yang bertampar. Kita tak ada yang bertampar. Jahitan keluar pun dah buka baju dah, dah dampai kat isteri dah. Dah apalah, benda dah terkeluar benar nak bagi orang pakai malu. Tapi Nabi ni jubah dia ada yang bertampar. Nak ceritanya Nabi tak berkira sangat. Bak dunia ni yang penting menuntut aurat. Dan kain bulu, kain yang kasar lah, maknanya gitu. InsyaAllah tuan-tuan, kita sambung pada menyatakan keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana baik datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala, kekurangan kelemahan diri saya sendiri hakikatnya daripada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin kama fatatahu 'alal ladzina min qablina birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.